Assalamualaikum dan selamat pagi saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Dalam semangat pagi kali ini kita cubalah mencari jalan untuk berhadapan dengan COVID-19 dengan cara yang lebih bersemangat, lebih kuat lagi kemauan kita untuk mengatasi COVID-19. Dengan itu, pada hari ini saya akan bercakap mengenai kenapa China berjaya mengekang COVID-19 dan pada waktu sama vaksin China tidak bermutu. Vaksin China tidak berkualiti. Kenapa? Kebanyakan orang Thai tidak mau vaksin China. Di Malaysia pun sama. Di mana-mana negara pun tidak mau Sinovac, tidak mau Sinopharm. Tetapi pada waktu yang sama, China sekarang ini lebih berjaya daripada negara-negara yang menolak Sinovac, yang menolak Sinopharm. Apa sebabnya? Apakah anda pernah berfikir tentang perkara ini? Ya, saudara dan saudari yang dihormati sekalian, apabila timbulnya soal ini, saya pun cubalah mencari jawapan terhadap perkara ini. Kenapa China yang vaksinnya tidak bermutu, tapi ia berjaya membantras COVID-19? Saya buat penyelidikan, buat kajian dan membaca situs ini, akhirnya dapat disimpulkan bahawa China bukan sahaja bergantung kepada vaksin, tetapi ada cara lain yang menyebabkan walaupun tidak mengguna vaksin, tapi boleh mengekang, boleh mengurangkan bahaya COVID-19. Apa dia itu? Yaitu kerana China sebuah negara komunis, sebuah negara yang memang ada kuasa penuh di tangannya, maka ia boleh memaksakan penduduknya supaya tidak keluar rumah, supaya dilihat sebagai berdisiplin. Berdisiplin di mana kalaulah mereka keluar rumah, mereka akan diambil tindakan ke atas mereka, akan dikena tindakan undang-undang di atas mereka, tindakan undang-undang yang berat. Ini menyebabkan menjadi salah satu punca menyebabkan orang Cina dilihat sebagai berdisiplin, tapi sebenarnya tidak, bukan begitu. Namanya dipaksa dengan kekuasaan yang ada pada tangan pihak pemerintah. Kalau nak lihat kepada perangai orang Cina yang datang ke Thailand, memang tidak disiplin. Memang orang Cina masih jauh dari segi untuk nak mengenal disiplin itu. Masalah makanan, tempat mereka pelancong-pelancong Cina yang datang sini berebut-rebut makanan untuk untuk mengambil makanan yang disediakan. Tandas-tandas di Thailand ini rosak, tercemar kerana dirosakkan oleh pelancong Cina. Tetapi di negara mereka, kerana ada undang-undang pokok besi, apabila kerajaan mengatakan kamu pasti berkurung di rumah, jangan keluar, mereka patuh kerana mereka takut kepada undang-undang. Jadi yang pertama adalah menguat kuasa undang-undang yang keras menyebabkan orang Cina tidak berani keluar. Yang kedua, selain daripada itu, orang Cina sendiri pun ada alternatif daripada makanan, daripada ubat-ubatan, daripada bahan-bahan herba yang ada pada mereka. Jadi itu menyebabkan mereka boleh makan makanan yang sesuai dalam suasana COVID. Diperbanyakkan makanan-makanan seperti itu dan menyebabkan China dapat lepas daripada
COVID serta orang Cina, pihak kerajaan Cina sendiri pun seperti dengan semua negara memberi semangat kepada orang Cina supaya berjuang, supaya membuat segala-galanya untuk nak melepaskan daripada COVID-19. Jadi kalau kita lihat dari sini, China bukan saja obat. Obat China seperti Sinovac adalah 50% dan 50% sahaja yang mampu memberi defense ataupun tahanan diri, mencipta daya ketahanan dalam diri. 50% dan 40% saja, tapi kerana faktor-faktor lain termasuk faktor mengurung rumah, berkurung dalam rumah, serta apabila dibenarkan keluar rumah untuk membeli belah, untuk memberi makanan dalam kawasan yang terbatas, mereka tidak membiarkan muka terbuka tapi ditutup semuanya, ditutup muka, ditutup hidung, menyebabkan orang Cina terlepas daripada COVID ini dengan begitu mudah. Tidak sama dengan negara-negara lain, tidak sama dengan Amerika, tidak sama dengan Perancis, tidak sama dengan Great Britain, kerana di sana ada kebebasan yang mana begitu hebat, dan penduduk pun tidak mau ikut arahan kerajaan, arahan pihak berkuasa, dan mereka keluar rumah tidak memakai pelitup dan tidak ada penjarakan sosial, berkumpul dan berada di mana-mana seperti dengan hari biasa, seperti dengan orang hari biasa. Ini menyebabkan COVID-19 di negara-negara liberal, di negara-negara yang bebas sepenuhnya, tidak dapat terlepas daripada COVID, malah kes COVID bertambah di setiap hari. Jadi kekuatan undang-undang lah yang menyebabkan China terlepas daripada COVID. Di Thailand masalah memang Thailand pada peringkat awal, peringkat gelombang 1, gelombang pertama awal dilihat bahawa Thailand memang berjaya dalam menangani COVID-19 kerana ada kerjasama penduduk sendiri yang mengenakan pelitup, yang menjarakkan sosial, dan penduduk sendiri yang ketika topeng pelitup ini tidak ada, menciptakan sendiri. Orang kampung membuat, menghasilkan pelitup-pelitup begitu banyak, dibahagi percuma kepada penduduk. Dan di mana-mana kawasan yang dianggap berbahaya, mereka sendiri yang lockdown kan kawasan mereka. Dan salah satu faktor yang paling bagus di Thailand ini adalah OSOMO atau sukarelawan. Yang sukarelawan kesihatan ini telah wujud di Thailand lebih kurang 440 tahun yang lalu, sudah ada sejak 40 tahun yang lalu. Ini menjadi faktor dalam peringkat awal Thailand dah bebas daripada COVID-19 sebanyak 44 hari. Tetapi ada perkara-perkara tertentu dibuat oleh orang-orang tertentu, orang yang masalah golongan berada mau berhibur. Mereka pergi ke tempat hiburan di Bangkok ini, Soi Thong Lo, di mana di situ bukan sahaja dibenarkan orang pergi ke tempat hiburan itu dengan cara biasa, tapi kerana di situ merupakan tempat VVIP, dibenarkan kereta pun masuk dalam lift, dibawa ke atas, duduk di sana, sampai menteri pun, mana ada seorang menteri pun juga terkena COVID pada waktu itu. Jadi itu di antara punca-punca yang menyebabkan COVID di Bangkok, di Thailand ini merebak dengan kuat. Yang kedua adalah kilang. Dan kilang sini
banyak pendatang haram, pendatang yang tidak sah, dan mereka datang tanpa dokumen apapun, seperti yang berlaku di Samut Sakhon peringkat awal. Itu adalah satu juga tempat pembiakan COVID-19 dengan begitu cepat, dan tempat-tempat hiburan-hiburan yang lain menjadi antara perkara yang menyebabkan begitu cepat merebak COVID-19 pada selepas gelombang kedua. Dan kemudian juga berlakunya masalah Hari Raya Songkran, di mana pihak kerajaan membenarkan penduduk balik waktu Songkran, dan mereka yang membawa virus corona ini balik ke kampung-kampung, habis seluruhnya tempat lain. Dan orang Islam sendiri pun ada juga terlibat dalam hal ini, di mana mereka yang berada di markas tabligh yang terkena COVID telah kembali ke kampung masing-masing membawa. Yang ini semuanya tempat perkumpulan. Dan akhir sekali baru-baru ini pula kerajaan tutup kem buruh di Bangkok ni. Beratus-ratus kem buruh, tempat bekerja dalam pembinaan ditutup, menyebabkan mereka ini balik ke kampung. Ini paling teruk, balik ke kampung semua. Orang Laos balik ke Laos, orang Kamboja balik ke Kamboja, orang Timur Laut balik ke Timur Laut, dan puak-puak lain lagi balik ke kampung masing-masing. Dan waktu ini membawa Delta variant yang paling berbahaya sekali, dan menyebabkan kali ini seluruh wilayah Thailand mana terkena penyakit ini, kecuali ada 2 wilayah yang kosong. Ini adalah merupakan satu kesilapan. Sepatutnya yang ada dalam kilang, yang ada di labor site ataupun tempat buruh, kem buruh, kem pekerja itu, sebenarnya ambil mereka itu, asingkan dulu, disuntikkan mereka dengan vaksin. Kalau dibuat dengan cara begini, mereka akan Thailand akan terlepas daripada COVID-19. Tapi tidak berlaku. Jadi kesimpulan yang saya boleh ceritakan di sini, iaitu ubat bukan segala-galanya, tapi terletak kepada kita sendiri. Sekiranya kita berkurung di dalam rumah, tidak keluar kecuali untuk membeli makanan, untuk urusan-urusan penting saja, boleh keluar. Dan apabila kita keluar, kita hanya pakai tutup muka, dan di luar juga kita penjarakan sosial. Kita jangan duduk dekat-dekat, dan jangan pergi tempat mana-mana saja perhimpunan. Jangan pergi sama sekali. Tak usah pergi sama sekali. Dan kenderaan pun kita menggunakan kenderaan yang menetapkan tempat duduk orang, mana satu tempat kosong, satu tempat jadi tempat duduk. Kena macam tu. Kalau tidak, kalau kita tak buat macam tu, kita akan menjadi bukan akan menjadi, sudah menjadi pun seperti sekarang ini. Sekarang semalam hampir 10,000 lebih. Sebelum itu, sehari selepas sebelum itu pula adalah 7,000. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Thai bahawa kes jangkitan COVID-19 di Thailand meningkat hampir 10,000. Hari ini belum ada lagi, nanti pukul 9 sekejap lagi mungkin ada kenyataan akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa, mungkin lebih daripada 10,000. Dan kematian pun banyak. Kematian 72 semalam, dan sebelumnya 75, dan ada lagi ratusan yang berada dalam keadaan mana hampir ataupun boleh dikatakan menunggu mati kerana kesilapan dan kesalahan yang dilakukan oleh kita semua, kerajaan dan rakyat. Kerajaan yang tidak tegas, rakyat yang tidak
berdisiplin. Contoh China, saudara dan saudari semua, bukan obat, bukan vaksin, bukan vaksin Sinovac atau Sinopharm, tapi penguasaan undang-undang yang keras memaksa penduduk supaya jangan keluar, supaya duduk di dalam rumah. Dan apabila mereka keluar daripada rumah, tutup muka dan lakukan penjarakan sosial serta tidak pergi ke mana-mana tempat orang berkumpul. Itulah semangat pagi yang saya boleh bagi kepada anda semua pada hari ini. Kita harus bersemangat untuk nak berjuang membasmi, menghapus COVID-19 ini. Anda bertanggungjawab dan kerajaan, kita harus dengar apa kata kerajaan, apa arah oleh mereka. Sebab mereka tidak akan mengeluarkan satu-satu kenyataan, satu-satu arahan kecuali mereka telah dikaji oleh para pakar, dan kita hanya perlu mengikuti dan menurutnya. Walaupun seperti dilaksana di China, dengan secara arahan kuku besi, kita pasti ikut. Sekian wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.